Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tips ringkas mengenai gambar, poster ataupun apa-apa foto lah yang kita nak kongsikan dekat media sosial ataupun dekat WhatsApp ataupun dengan kawan-kawan lah. Okey, satu gambar ni dia ada dua lah. Satu kita ambil dari internet, keduanya kita ambil dari direct phone lah ataupun kamera. So kalau siapa yang pakai kamera canggih sikit tu dia dapat gambar lagi canggih lah. Tapi kalau siapa pakai phone yang basic-basic pun tak ada masalah. Janji gambar kita tu kita kena ingat dia kena ada dua mesej yang jelas. Satu, kita nak tunjuk produk, ataupun kedua, kita nak tunjuk point ataupun kata-kata ataupun ayat yang kita nak kongsikan tu lah. Okey, ingat satu gambar produk, kedua ialah ayat tu ataupun kata-kata yang kita nak sampaikan. Jadi mesej dia berbeza lah. Kalau setakat gambar produk tu kita nak kenalkan kat orang, kita nak beritahu kita jual apa, produk kita ni bentuk macam mana, sekian-sekian lah. Tapi kalau kata-kata ni tak ada produk pun tak apa. Benda ni subjektif lah. Saya kongsikan apa yang kami dah alami, apa yang kami dah buat dekat HQ lah. Ada gambar produk pun boleh. Kita bubuh gambar produk kecil kat gambar tu, ataupun kita bubuh gambar list senarai apa, kita bubuh nama FB kita ke, IG kita ke, ataupun website kita ke. Itu kita nak paparkan kita punya maklumat lah, ataupun siapa kita lah. Okey, tapi kalau dari segi kita nak sharekan kata-kata tu, yang paling penting ialah kata-kata tu sendirilah. Maksudnya ayat dia tu ataupun nasihat dan sebagainya. Orang nak baca yang itu. Yang kecil-kecil yang kita tonjolkan tepi-tepi tu hanyalah indirectly lah. Maksudnya kata-kata tu datang daripada Azaid contohnya, ataupun datang daripada Ustaz Don Daniel contohnya kan. Jadi dua benda tadi tu, satu ialah gambar produk, kita nak kenalkan okey ini minyak zaitun. Okey, keduanya kita nak buat gambar poster yang kata-kata. Jadi gambar produk ataupun IG, FB tu sampingan jadinya. Okey, dalam dua benda ni kita kena ingat, bila kita dah tunjuk gambar produk ataupun kata-kata tu, benda yang memainkan peranan dalam sesebuah poster tu ialah satu, font. Font mesti font yang jelas, ataupun font yang katakanlah kita nak buat macam catchy sikit ataupun trendy sikit, ataupun ada flowering sikit lah, berbunga-bunga sikit ke apa tu. Pastikan dia font yang boleh dibaca, mudah dibaca. Itu memainkan peranan. Sebab kalau kita scroll dapat poster yang tulisan macam pelik-pelik sikit ni lah, kita intend untuk tak mau baca ataupun scroll skip lah. Okey, keduanya color font dengan color poster tu lah, sama ada poster ataupun gambar yang kita gunakan. Tulisan tu biasanya akan kontra tau. Kalau background color hitam, font kita color putih, kuning, cerah-cerah sikit lah. Yang bila tulisan tu ada dua kan, tulisan dengan background, dia akan menonjol. Kita jangan buat background hijau, tulisan biru, dia tak berapa kena. Okey, satu font tadi saya cakap. Kedua, color, mainan color tu. Kalau kitanya background poster tu banyak color gelap, contohnya hitam dan sebagainya kan, macam suasana gelap sikit ke apa kan, malam apa ya, font kita tu color cerah lah, putih, kuning, ataupun yang cerah-cerah, biru kan, biru cair tu kan, ataupun hijau fluorescent. Dia menonjol sikit. Bila kita baca pun nampak tulisan tu. Dia tak semestinya kita banyak skill, tapi basic lah, basic color tu, mainan tu. Keduanya size font. Size font ni maksudnya kalau kata kita orang biasa nak buat design ataupun sekadar nak tulis minyak zaitun baik untuk kolesterol kan, kita guna font yang boleh dibaca sudah. Maksudnya itu dah sampai mesej kita. Tapi kalau ada orang yang skill dia elok sikit ataupun dia ada masa nak edit benda-benda macam ni, satu, dia kena tahulah dari segi susunan huruf besar, size font tu, besar kecil tu. Contohnya bila dia nak cakap ayat panjang, katakanlah 3 baris, dia boleh highlightkan perkataan yang dia nak tonjolkan. Contohnya kolesterol ataupun darah tinggi. Dia boleh besarkan font-font tu berbanding perkataan-perkataan lain lah. Dia kecilkan sikit mainan susunan tu lah. Okey, jadi satu lagi yang nak kena ingat, kalau kata mesej kita terhadap gambar atau poster tu ialah kita nak menjual, jangan sesekali lupa dekat poster tu sendiri bubuh nombor telefon kita. Ataupun contoh HQ bagi kata-kata ke,
ataupun poster gambar ke apa kan, lepas tu kita nak forward. Eloknya kita edit bubur nombor kita tu dulu dekat gambar tau, bukannya dekat copywriting ataupun dekat status Facebook ke IG kita tu. Sebab kadang-kadang gambar ni orang forward kat WhatsApp ataupun orang forward kat Telegram. Jadi rugilah kalau kita punya kata-kata tu dah forward tempat lain tapi tak ada nombor telefon tu. Maksudnya sekadar kata-kata lah, tapi niat kita nak menjual sebenarnya kan. Jadi benda-benda tu kena aware lah. Jadi saya rasa untuk kali ni itu dulu, melibatkan poster dengan gambar. Jadi saya nak recap balik. Ada dua, satu daripada internet kita boleh ambil, keduanya daripada direct phone. Kemudian apa yang penting ialah susunan font, color, size font, dan contact nombor telefon lah. Okey, sebelum tu saya nak bagi satu tips ringkas. Kalau kita ambil gambar by phone, biasanya kalau nak bubuh kata-kata lah, nak bubuh kata-kata atau nak buat ayat, kita akan menggunakan rules of photography ni 1/3, 1/3. Macam saya share gambar lepas ni. Gambar dia kat phone kita tu, kalau ada grid kan, ada garisan 4, bukan 4, 1, 2, 3, garisan 4 kan jadi 9 kolom tu. Kita punya gambar tu katlah 1/3 daripada gambar tu. Contohnya sekarang ni kan, dalam video ni saya duduk kat tengah-tengah. Saya duduk kat tengah-tengah kan. Okey, kalau 1/3 kita panggil 1/3 punya rules fotografi, saya kena duduk sini. 1/3 pada gambar tu. Jadi tulisan tu kat sini. Tulisan poster ataupun video tu lah. Ini kita panggil rule 1/3 lah. Ataupun gambar saya kat tapak tangan ni, dia akan jadi macam 1/9 ni. Dia akan jadi dekat kolom ni. Maksudnya atas ni boleh buat kata-kata, kat belah sini boleh buat logo. Nanti saya tunjuk sikit lah konsep tu. Nanti saya tunjuk dekat gambar lepas ni. Okey, jadi saya rasa itu dulu. Itu pun dah 7 minit. Nanti apa-apa hal kita boleh sambung di video akan datang lah. Baik, semoga ini membantu abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kat luar sana lah. InsyaAllah saya doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.